The webinar you have entered as an attendee in listen-only mode. Waalaikumsalam Didi. Assalam Jo. Hai Ming Yong. Hari ni skrin nampak lain sikit. Tukar monitor. Tak, saya dekat ni. Skrin macam mana rupa dia? Try SS dekat grup Jo. Saya ambil daripada projector. Okey. Ya. Dia punya resolution tak sama. Boleh nampak? Okey. Yang penting nampak. Okey, baiklah kita mula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat menyertai webinar kita di XM Malaysia. Petang ini topik kita adalah memahami pasaran daripada polisi monetary kepada carta harga. Memahami apa yang berlaku dan bagaimana kita mencari peluang dagangan bila kita nak trade. Okey, jangan dengar risk off terus tekan chart. Jangan buat macam tu. Okey, jadi sebelum kita mula saya baca disclaimer dahulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi, tahap leverage tinggi, boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal. Oleh itu, jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Nama saya Zulkifli Abdul Razak, panggil Zul. Saya seorang full-time investor dan dalam retail trading saya dah buat lebih daripada 20 tahun. Okey, kita lihat dulu apa dalam pasaran semasa sesi Asia pagi tadi.
daripada semalam kita ada Presiden Trump yang balik ke White House pada hari Isnin belah malam tu, dan Rabu there was a bomb daripada Presiden Trump, di mana Selasa actually beliau telah menyatakan bahawa stimulus stock US di antara pihak Parti Republican dan Parti Demokrat ditangguhkan sehingga selepas pilihan raya, tetapi market kini sedang pricing in kemungkinan untuk Demokrat menang, Joe Biden boleh menang, dan kita tahu bahawa Demokrat nak bawa satu jumlah stimulus package yang lebih tinggi yang lebih tinggi daripada apa yang market perlukan sebenarnya, dan sentimen ini menyokong kepada mood pasaran, kepada sentimen pasaran, dan semasa kita ada sentimen yang agak lebih positif. Okey, ada disebutkan amount, ada dalam Trump punya ni, ada disebutkan dalam Nancy Pelosi. Kalau anda pergi dekat Democrats punya website, Republican punya website, dia ada sebut apa dia punya package ke, apa pecahan package dia. Saya tak buat senarai dia, tetapi secara besarnya ini yang kita ada, iaitu kepada untuk daripada Demokrat, dia nak bawa satu package baru stimulus berjumlah 2.4 trilion, manakala untuk parti untuk parti Republican 1 trilion. Jumlah-jumlah ni ada disebut. Anda boleh refer kepada Trump punya tweet pun ada sebut benda tu. So inilah yang sedang menyokong. Apapun, kalau kita ada Presiden Trump yang menang ataupun Joe Biden yang menang, sekiranya Joe Biden menang, kita akan ada extra stimulus berjumlah 2.4 trilion. Ni jumlah dia, 2.4 trilion. Sekiranya Presiden Trump menang, kita ada lagi yang CARES Act punya yang diluluskan pada bulan 3, yang masih ada lebihan belum belanja 200 bilion untuk dalam CARES Act, dan yang pay plan ada lagi lebihan 130 bilion. Okey, kita dia boleh menggunakan executive order dia untuk reallocate, dan kita tahu apa yang Presiden Trump nak bawa, dan dalam kempen beliau sebagai presiden, dia menyatakan bahawa dia akan cuba untuk mengedarkan sejumlah USD $1,200 kepada family di US. Ni yang dia pledge dalam pilihan raya dia, dan jumlah ni boleh diperolehi daripada duit ni. Daripada mana-mana ni. Sebagai presiden dia boleh reallocate, faham tak? Menggunakan power dia sebagai presiden dan ambil duit daripada dua ni. Sebab duit ni belum dipakai lagi. Tu dia. Jadi itu antara dalam election dia. Jadi dia macam BPM kita tu lah. Jadi dia kata kalau ni dia akan luluskan 1,200 ni, dan bagikan kepada family dalam US. Dan inilah yang sedang menyokong. Apa pun jadi, sekiranya kita ada Joe Biden yang menang, kita mungkin akan dapati bahawa Demokrat akan bawa this one. Okay, 2.4 trillion. Sekiranya Presiden Trump menang, you will have this. Nampak tak? Sebab itu kalau ada sebarang kejatuhan dalam pasaran saham semasa, sekiranya terdapat any fall dalam pasaran saham, any kejatuhan dia, ni yang Presiden Trump punya cerita kan, sebatang jatuh, kita akan dapati market masih positif. Ni sebabnya ada nampak untuk ES ni jatuh selepas Presiden Trump menyatakan bahawa the talk will be postponed, jatuh, naik balik. Ni sebab dia, kalau anda nak faham. Sebab itu jangan
sekejap risk off, sekejap risk on. Jangan trade macam tu. Anda tunggu kepada technical level, and then basically kita nampak untuk Nikkei hari ni dia erase. Kalau anda tengok, saya ambil chart ni. Kalau anda tengok kepada Nikkei, pergerakan dia pada hari ini, okey, ini adalah kejatuhan semasa ni. Saya tahu skrin kecil sikit ni. Ini adalah yang dia jatuh. Ni permulaan kejatuhan dia ni. Sini ni permulaan kejatuhan dia. Pergerakan hari ni dah break. Nampak? Yang ini dah break daripada permulaan dia jatuh COVID-19. Candle ini. Ini adalah pada 21 Februari. 21 Februari dilihat sebagai tarikh permulaan apabila lockdown berlaku. Dan ini cakap mengenai lockdown tu berlaku. Dan ini Nikkei hari ini dah break out jumlah permulaan kejatuhan pasaran. Kalau kita tengok kepada contohnya kepada Dow Jones, ni adalah kepada Dow Jones, okey, 21 hari bulan kan. Ni dia yang anda nampak gap ni kan, yang ini candle ini 21 hari bulan. Mana kita punya ni? 21 hari bulan, this one. Yang ini. Saya letak belah ni lah. Candle ni. 21 hari bulan. Ni, lepas tu buka market Isnin tu habis. Ni permulaan kejatuhan dia, 24 hari bulan, permulaan kejatuhan dia. Okey? 21 hari bulan dilihat sebagai tarikh hujung market tutup lah. Dan hari itu dilihat sampai 23 Mac. Saya ulang-ulang tarikh 23 Mac tu sebabnya kita nak tahu market recovery sejak daripada kejatuhan bermula pada 23 Mac. Whether apa yang dibuat oleh kerajaan, stimulus package, apa yang dibuat oleh central bank mencukupan. Sebab kita tahu jumlah kes meningkat kan. Jumlah kes second wave ni meningkat kan. Dekat Malaysia, dekat mana-mana kan. Dekat US meningkat, dekat Eropah meningkat. Whether apa juga tindakan daripada central bank, whether all this move dalam market sejak daripada 23 Mac mencukupi untuk menyokong sentimen, whether that packages by kerajaan dan juga ni cukup untuk sokong pasaran. Itu cerita dia. Faham tak? Boleh Fan? Jo? Min Yong? Didi? Fan? Faham So whether ini cukup ke tak? So ini yang sedang berlaku sekarang. Market nak tengok whether all this mencukupi. Dan kalau kita kaji, Waalaikumsalam Alang, kalau kita kaji, saya ambil contoh US, kita ada sejak daripada kejatuhan pasaran. Ingat, kejatuhan pasaran adalah bulan 2 sehingga bulan 3 dan itu adalah pada kuarter pertama. Ini adalah kuarter pertama. Sekejap, saya besarkan sikit. Okey. Ini adalah pada kuarter pertama. Okey, macam mana kita nak tahu berapa banyak ekonomi tu dah rugi? Apa yang kita ambil adalah kepada jumlah GDP US pada tahun 2019. Keseluruhan GDP dia 21 trilion lebih. Ini adalah jumlah GDP US. Kita bahagikan dia kepada 4. Sebab angka GDP ni dikira pakai kuarter. Satu kuarter tu 3 bulan, setahun 12. Jadi 12 bagi 3 kita dapat 4. 4 kuarter. Jadi bila kita bahagikan secara average purata ekonomi US menghasilkan 5.356 trilion good and services pada satu kuarter. Faham tak? 3 bulan tu dia boleh hasilkan 5.356 trilion. Okey. Ini adalah angka 100% kita untuk satu kuarter. Faham tak? Faham macam mana nak kira dia? Okey. So, pada kuarter pertama, ekonomi US menyusut negatif 4.8%. Mana kita dapat benda ni?
kita dapat daripada angka yang dikeluarkan oleh Bureau of Dewan dia. Ini dia. Ini dia, per kuarter kita ekonomi dia hilang negatif 4.8. Dalam ni 5%. Tapi kalau kita lihat dia punya pecahan tu adalah negatif 4.8%. Jadi dia bulatkan kepada 5%. Okey. Jadi ini adalah dia punya angka. Jadi kalau kita darab 5.356.93, kita tolak 4%, ekonomi dia menghasilkan 5.142.65 bilion pada kuarter pertama. Boleh? Dan ekonomi dia pada kuarter kedua menyusut negatif 31.4% daripada figure ini. Boleh? Daripada figure 5.356. Jadi ini jumlah penghasilan ekonomi dia sepanjang 2 kuarter. Jadi ekonomi dia kalau kita ambil ni darab 2, kita dapat 10 point something trillion kan. Kita tolak dengan jumlah ni, kita ada ekonomi US yang menyusut sebanyak 1.896 trilion ataupun bilion lah, 1896 bilion. Okey, itu jumlah yang hilang dalam ekonomi dia. Kalau kita tengok semua number ni dan kita lihat kepada jangkaan untuk kuarter ketiga, mana kita dapat jangkaan untuk kuarter ketiga? Ni dia. Ini daripada GDP Now. US punya GDP Now. Okay, jangkaan daripada Federal Reserve lah. Khabar baik, Rona. Jadi dia menjangkakan bahawa ekonomi dia akan naik sebanyak 35.3%. Okey. Ni saya tak tahu dia whether dia dah update balik atau tak. Okey, tapi ini angka yang saya dapat masa buat calculation ni pada hari Rabu lah. Okey. Jadi kalau kita add up semua number ni, nombor-nombor ni tambah 35.3 kepada 5.356, kita tambah dia, ekonomi US untuk kuarter ketiga dianggarkan menghasilkan 16.06. Kalau kita ambil yang ini darab dengan 3, sebab kita kira untuk 3 kuarter, ekonomi US cuma hilang 5.36 bilion. Faham tak? COVID-19 punya loss kuarter pertama, kuarter kedua, kuarter ketiga, estimation untuk US, kita tambah tu, kita tolak jumlah yang sama pada 3 kuarter 2019, ekonomi US loss sebanyak 5.36 bilion. Itu yang anda nak tengok. Cerita dia di bawah CARES Act, Family First, Coronavirus Response dan lain-lain tindakan daripada kerajaan US, dia membelanjakan sebanyak 5 trilion. Dia belanja lebih, faham tak? Dan duit ni masih ada lebih lagi, tak pakai, ada lagi tak pakai. Kita lihat ekonomi dia hilang banyak ni, kita ada even CARES Act alone, satu act dia, masih ada duit 200 bilion yang dia boleh letakkan kalau ekonomi tu slow down. Sebab itu saya tak nampak bahawa this law pada 23 Mac, faham tak? Sebabnya hilang dalam ekonomi, tapi saya tak nampak dia buat ni. I don't see that. Wassalam. Faham tak kenapa? Sebab ekonomi hilang banyak ni, tapi they put in the economy more. Faham tak? Kerajaan, Federal Reserve letak lebih banyak daripada kehilangan dalam ekonomi. Sebab itu saya tak nampak this law akan sekali lagi dites dan jatuh bawah daripada tu. Itulah. Berapa kali ganda tu kena kira. So saya dan apa yang dia belanjakan tu memadai lah setakat ini untuk menyokong.
sama ada stimulus lagi ke tak, saya tak nampak bahawa this low akan breach sekali lagi. 23rd March was the low. Okay? Unless kuarter ketiga mengejutkan, faham tak? Kalau tiba-tiba kuarter ketiga ni loss negatif. Itu yang kita nak tengok. Anda mungkin akan dapati this low akan ditest sekiranya kuarter ketiga tiba-tiba negatif. Teruk nombor dia. Okay? Dan kalau jumlah kuarter ketiga tu negatif teruk, ini berlaku. Faham? Ini mungkin berlaku. Tapi at the moment, I'm looking at shallow retracement. Ini akan berlaku shallow retracement. Ya. Wave 5, sini kita ada, okay, whatever ni, ini 1, 2, 3, 4, and one more high. Satu lagi high. And I'm looking at satu retracement yang shallow, yang sikit. Biarpun dia wave 2, tapi dia mungkin bentuk macam ni je. Sebelum market naik balik. This is what I'm looking at in the market at the moment. Faham? Okay? Disebabkan all this stimulus package melebihi daripada kehilangan dalam ekonomi. Itu yang ni. Setakat ini, if kita melihat kepada contohnya seperti dekat Nasdaq, kita lihat kepada saham seperti Apple, it doesn't show ekonomi yang teruk. Nampak? Adakah ini rupa chart bila saham, bila pasaran untuh? Tak. I don't see that. Yes, ini adalah masa COVID-19. Yes, ini adalah masa ini adalah masa COVID-19 punya ni. Dan ini adalah selepas Apple selepas kegiatan mengambil untung lah saya nampak dekat pasaran, dekat tech sector. But I don't foresee yang bahawa this March punya low akan break. I don't see that. This low untuk Apple. I don't see that. Selepas split saham Apple lah itu contohnya. Kalau kita lihat kepada another one is Nasdaq. Mana Nasdaq saya ni? Kalau anda tengok kepada Nasdaq, I don't see that. I don't see this low pada March ni will be akan dipecahkan. I don't see that at the moment. Okay. Saya kat luar ni kena teropong sikit. Angka GDP now untuk kuartal 3 telah ambil kira progress data from dia untuk GDP now ni dia sentiasa update. Kalau tengok baca dia punya ni, cara dia orang untuk ambil model dia akan ambil data-data dalam terkini dalam market. Dia ada dia punya model tu lah. Untuk kuartal ketiga contohnya unemployment, contohnya investment intention, benda-benda tu. Okay. Saya tak tahu pasal gap apa tak. Saya tak peduli pasal tu, Gusmin. I don't care about the gap. To me kalau kita nak cerita pasal gap ada banyak je gap. Kalau terutamanya pasaran saham, ada banyak je gap, whether it will cover the gap or not. Contohnya, kalau kita tengok, saya tak peduli pasal gap. Kalau kita nak tengok gap ni, terutamanya kalau gap macam ni, tak. Kalau kita tengok dekat time frame lagi kecil, anda akan nampak banyak gap dia sebab pasaran dia ada tutup. Sekejap. I don't really care about the gap. Bukan saya kata tak penting. AAPL, saya tak peduli pasal gap. Sebabnya saya bukannya kepada ni, saya kepada level. Saya tak peduli pasal tengah-tengah candle tu ada gap ke tak. I don't care. Tu cara saya lah. Saya trade di ekstrim. Saya tak trade tengah-tengah. Tu beza dia.
Faham? Macam AAPL tu ada gap, I know. But I don't look at those things. Whether this gap akan cover ke tak, no, saya tak trade tengah-tengah ni. Saya trade dekat, kalau ini bagi saya adalah 5 wave, so I'm looking at this. Kalau ini ada 5 wave, 1, 2, 3, 4, 5, and then we have some market recovery, I'm looking at this. Kalau saya nak trade, saya trade dekat sini. Saya tak kisah dia nak cover gap lepas tu jatuh ke tak, I don't know. Dia mungkin cover gap dekat sini yang candle ni. The idea about gap is ada order yang tak fill kan. Tapi pada saya kalau ada gap maksudnya tak ada order. Itu je. Tapi tak nak berdebat pasal itulah. Okey, gap ni berlaku sebab sini tak ada order yang fill. Mungkin cepat sangat orang tak sempat nak ni, yang menyebabkan mungkin price cari balik situ. But I don't use that cara. Sebabnya saya tak trade sini. Saya trade dekat sini. Dan sekiranya ini breakout balik. So gap doesn't exist dalam sistem saya. Yes. Okay. So untuk hari ni, apa yang kita tengok? Daripada sudut pergerakan semasa pasaran, pagi tadi kita ada talks, ada releases daripada Reserve Bank of New Zealand yang menyatakan mereka sedang mengkaji untuk menyokong kecairan pasaran, antaranya dengan melihat kepada negative interest rate, menyebabkan kita ada untuk contohnya New Zealand dollar pagi tadi melonjak jatuh sebanyak lebih daripada berapa pip pagi tadi. This move dalam New Zealand dollar pagi tadi. This move dalam New Zealand dollar. Sekarang ni recover balik and we might have finished ini dalam wave 5. Ini dalam wave 5. Ini boleh buat 5 wave. Kalau kita tengok semasa dekat sini, sebab saya tak letakkan macam tu sebab sini tak ada divergence. Nampak? Dan sini pun tengah reset wave 4. Jadi nampaknya ini adalah macam ni. Okey. Saya lihat ada satu lagi low dia. Kita nak lukis dia. One more low untuk dia. One more low dia. Untuk New Zealand dollar ni. One more low dia. Okay, one more low dia sebelum dia naik balik. Sini ada 1, 2, however lah, 1, 2, 3, 4, 5 dalam diagonal. Untuk yang time frame kecil dia. Maksudnya di time frame kecil ni, kita mungkin ada this. Satu, 2, 3, 4 and 5 dalam yang biru. Tu dalam minit. Itu dia lah kalau nak tengok ni. Sebab dekat sini tak ada divergence. Nampak? Dia tak ada divergence. So we are expecting one more low sebelum New Zealand dollar naik balik. One more low. Faham? Okay, ini adalah untuk New Zealand dollar. So pagi tadi kita ada kenyataan daripada RBNZ. Yang move pagi tadi adalah New Zealand dollar. GBP sedikit disokong. Kita ada announcement daripada pihak EU semalam menyatakan bahawa talks untuk Brexit boleh dibincangkan biarpun selepas Oktober 15. Oktober 15 ini adalah tarikh yang dinyatakan oleh Perdana Menteri Boris Johnson yang menyatakan dia nak supaya any talk on Brexit diselesaikan pada 15 Oktober, pada minggu depan. So setakat ini, kenapa 15 Oktober kita ada Eurogroup meeting? Itu sebabnya 15 Oktober. So ini menyokong kepada GDP pada semasa. Okey, stimulus besar bang, macam mana dengan inflasi? Inflasi tu orang belanja ke tak? I don't know. Kita tengok, of course,
kalau inflasi ni ada dua, Irfan. Satu daripada sudut demand. Tujuan diorang buat benda ni adalah supaya demand meningkat. Sekiranya orang berbelanja, inflasi naik. Kalau kita semua beli barang, harga barang naik. Nombor dua adalah daripada sudut supply. Supply ni apabila barang tu tak banyak menyebabkan harga naik. So, apa pun, saya nampak untuk kali ini, tahun 2020, tak sama dengan tahun 97 punya kejatuhan. Ekonomi tahun 97, kita ada supply yang ditambah, yang sentiasa ada, kita ada demand yang masih lagi tak naik. Untuk kali ni, beza dia, anda nampak tak? Kali ni, biarpun cerita COVID-19 apa semua ni, dengan supply yang ditambah dalam ekonomi, duit murah, kita ada beza dia antaranya sebab teknologi. Anda nampak tak? Bagi saya sendirilah, saya cerita pengalaman saya, orang dah boleh shopping online. Faham tak? Itu beza dia, antaranya. Faham tak, Fan? Waalaikumsalam, Serindah. Okey. So, tu beza dia. Sebab AUD punya fractals. Itu beza kita dengan tahun 97. 97 supply ditambah bank central pun potong rate, ekonomi jatuh tapi dia punya recovery berlaku slow. GDP naik slow tetapi inflasi tak naik sebab demand tu slow. Okey, tapi kali ni demand, sebab itu anda nampak company macam Apple yang terlibat dengan tech sector ni, pada kali ni anda nampak tech sector semua naik. Sebabnya orang tumpukan kepada online. Anda nampak tech sector banding dengan yang lain. Ini adalah tech sector. Kalau kita tengok tech sector ni naik. Tech sector. Tapi contohnya macam consumer staples. Naik, tapi kenaikan dia, kalau kita bandingkan dua chart ni, mana dua chart? Okey, kalau anda bandingkan, ini adalah consumer staples. Staples ni barang-barang keperluan harian, barang-barang sabun, benda-benda macam itulah. Biasanya consumer staples ni dia tak terpengaruh sangat dengan cyclical, dengan market punya cycle. Tapi kali ini kita nampak recovery dalam saham, dalam sektor tech. Anda nampak? Ni beza dia. Ni beza dia. Kita tengok. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Ni adalah 24 Mac. Okey. Ni kejatuhan yang sama. Okey. Nampak tech sector, dia punya daripada kejatuhan tu, dia naik lagi dengan momentum. Nampak? Dia naik straight je. Nampak untuk consumer staple daripada high yang sama, dia punya kenaikan tu sedikit yes, dia break, tetapi dia punya momentum tu lebih slow. Nampak tak? Itu menunjukkan bahawa customer punya pengguna punya ni, pengguna instead of dia macam 97 tu orang memang tak belanja, ekonomi jatuh, orang semua panik. Tapi bila ekonomi okey balik, then sekaligus dia pergi. Tetapi macam kita, mula-mula panik, mula-mula orang tak belanja, tetapi sebab online ni kita nampak company-company ni dan recovery pun adalah pantas. Itu beza kita tahun 97. Teknologi punya ni, kalau anda nak tengok dari sudut itulah. So agak jauh beza dia. Sebab itu saya point out benda ni, sebabnya kita ada lebihan ekonomi jatuh tetapi government dan juga dengan central bank overreact. Ada bagus, ada tak bagus. Yang bagusnya kita ada ekonomi recover. Yang tak bagusnya, sekiranya dia tak kontrol,
itu boleh menyebabkan apa? Ini adalah formula, kalau dia tak jaga, something yang kita panggil sebagai hyperinflation. Faham tak? Duit tak ada nilai, orang tak nak inflasi naik, baru masuk kedai tadi harga RM2. Kita masuk tempat rak barang, kita ambil barang tu, pergi bayar kat depan, sekarang ni jadi RM5 barang dia. Itu pernah berlaku dekat Argentina dekat masa tahun lepas. Dia masuk kedai, ni harga dia. Dia nak bayar, berkedai pun tak dapat nak letakkan harga sebab inflate, harga naik. Ni benda-benda yang central bank kena jaga. Ni benda dia. Okay, so at the moment is still okay. Sebab itu saya duk sebut gold, silver, you don't sell. Selagi ada kebimbangan mengenai hyperinflation, mengenai value retention, sebabnya mungkin cash tu boleh hilang value, jadi kosong. Okay? Tetapi untuk gold, itu ada nampak untuk gold dan silver, yes, dia buat retracement sekarang. Betul. Sebabnya kita ada cerita ni tadi. Kita ada stimulus tak ada, jadi kemungkinan untuk hyperinflation jatuh. Kita nampak gold dan silver selepas Trump punya tweet tu, kita nampak gold dan silver jatuh kan. Ni adalah untuk gold kan. Okay, this is gold punya movement kan. But don't sell it. Don't sell it. Anda tunggu retracement ini habis. Okay, retracement ni habis. Kalau tanya saya, untuk hari ni gold naik. Untuk hari ini. Sebab apa? Kalau anda dapati sentimen positif disebabkan oleh kemungkinan stimulus, hyperinflation mungkin naik lagi kan. The need untuk retain value semakin naik, gold naik. Faham? Gold, silver. Kalau tanya saya untuk hari ni naik. Tapi anda tak trade tengah-tengah ni. Saya duk bagi tahu, anda tak trade tengah-tengah ni. Kita memang jangka gold, silver naik. But you don't trade tengah-tengah dunia. Don't buang cara tu. Anda tunggu satu tempat, lepas ni kita terangkan macam mana kita identify tempat-tempat ni. Kalau tanya saya hari ni, gold naik. Gold naik dalam wave 3 on 3 dan dia akan pecut. Ini adalah apa ni? Gold, ni adalah gold. I'm looking at gold to make this move. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 untuk yang color biru. Naik, ni naik. Yes. Boleh buy tak? Tak. Ini tengah-tengah dunia. Why are you trading sideways market? Benda macam ni. Saya tak dapat nak confirmkan tempat nak masuk. Sebabnya saya tak dapat nak confirmkan tempat nak keluar. Ramai trader dia akan letak stop loss sini. No. Ni tengah-tengah dunia. Kalau ini buat higher high, then saya masuk. Tapi ini tak buat sini daripada kejatuhan semasa, bukan higher high. So I'm not trading it. Okay. Yes, saya jangkakan gold ni naik. But because of movement dekat US dollar. Okay, ni sebab dia kita ada masalah sikit dengan price fit untuk US dollar ni. Sekejap. DXY. Sekejap, saya tengok dulu. DXY. Mana saya punya yang saya lukis DXY hilang. Okay. Untuk semasa, I'm expecting dollar ni akan buat kejatuhan. And we are looking at it. Basically kita tengok Euro USD lah. Ni adalah Euro USD. Saya jangkakan Euro USD ni akan buat 5 wave ke atas. Kita dalam wave 3. This is sama dengan gold punya kelemahan. Ni maksud dia. Kat 1 hour. Tapi anda tak trade tengah-tengah tu. Anda tak trade tengah-tengah tu. Okay.
Kita bandingkan dia dengan Euro USD tadi lah. Euro USD. Okay. Kita bandingkan. Ini basically adalah US dollar punya kelemahan. This sifat. Nampak chart dia lebih kurang? Ini adalah basically US dollar punya kelemahan hari ni. Oh, okay. Semua. Dia ada problem daripada price provider dia. Nampak dia punya ni sama. This is basically US. Pada waktu ini adalah US dollar punya movement. But you don't trade it here. Yes, kalau tanya saya, this one will make 5 wave move. Dan dia jatuh balik. Sama juga untuk Euro USD. Untuk Euro USD, this one will make this dan jatuh balik. Ni yang saya present kepada anda dalam chart ni. Sama dengan gold. Sama dengan gold. Sama tak? Movement yang saya predict ni sama. Forecast dia sama. Nampak? I'm looking at the same move. Okay? Ni yang saya letak untuk gold. Ini saya letak untuk Euro USD. Anda tak short dia dari sini, tolong. Anda buy dia dari bawah ni. Bawah ni anda buy dia. Kita akan ada 3 wave kat sini, anda buy dia. Sini pun sama, 3 wave kat sini, anda buy dia. Untuk gold ni, daripada bawah ni. Boleh? Faham? Okey. Pada waktu ini, anda tak trade US dollar. Dia tengah erratic. Dia dalam fasa pembetulan, correction. Anda tak trade dia. Don't touch. Kalau anda nak trade pada waktu ni, anda trade kepada indeks ataupun kepada yen pair. Dua je anda boleh trade. Indeks dan juga yen pair. Sama ada anda cari peluang dekat US 500 futures sekiranya anytime dia buat 3 wave correction daripada this high. Okey, anda trade dia. Yang ini mungkin tak ada setup. Kalau nak yang ada setup Nikkei. Nikkei ada high baru kan, baru kita cerita dia kan. 3 wave pullback, any 3 wave pullback dia, 3 wave pullback yang anda nampak, anda long dia, boleh? Nampak yang kita duk cerita selama ni macam mana nak trade dia kan? Ni. Anda nampak 3 wave pullback, anda long dia. 3 wave pullback, anda long. Dia dah ada setup dekat sini sebelum ni. Tapi tak kena. Kalau tak silap saya, kita tak kena. Saya letak satu order kat situ, tak silap saya. Dia tak kena. Kalau ni kena, tak tahulah. Kita, sini, bukan situ. Sini. I was waiting for that here. Sini tak silap saya kan? This one yang tak kena kan? Yang ini. Dia tak feel. Ni. Yang ini dia tak kena. Dia terus naik. Any 3 wave pullback. Anda long dia. Any 3 wave pullback. Ini naik, JPY lemah. So any 3 wave pullback untuk contohnya seperti AUD JPY ni untuk short term kalau anda trade dekat H1. Dekat H1. Okay, not AUD JPY, apa yang ada high. Pada waktu ni tak ada yang daripada high. Kita tengok. GBP JPY tak ada, AUD JPY. Maksudnya dia buat high daripada sebelumnya. CAD JPY tak ada. Tak ada. Yang ada setup cuma satu-satunya adalah Nikkei. Jadi webinar malam nanti kalau ada dia punya penurunan, saya akan bagi setup. Kalau ada penurunan, kalau dia start buat 3 wave pullback. Boleh? Bagi saya nampak dia macam wave 2 lang. Saya nampak dia sebagai wave 2.
Sebab apa saya katakan wave 2? Try tengok benda ni. Anda tengok seperti US dollar, Sing dollar. Tengok dia punya ni, dia punya pergerakan kali ni, pergerakan dia sepanjang yang ini, dalam yang ini, tak ada yang sebesar ini. Faham tak? Tak ada yang sebesar ni. Kita mungkin akan ada double correction. Maksudnya macam ni. Double correction dan turun balik. Faham? Jadi ini adalah wave, the whole thing sini adalah wave 1. Nampak? Dia punya correction, even yang sekarang ni, dia break out dan kita berakhir dengan divergence dekat sini. Dia break out daripada wave 4. Yang ini, correction ini. Okay? USD PLN pun nampak dia punya ni lain, dia punya correction ni lain macam, lain macam. Dia bukannya macam sini wave 2 kan, ni wave 2, ini wave 3, sini ataupun sini wave 3, tak kisahlah kalau kita ambil kat sini pun. Yang kali ni nampak lain, maksud dia macam ni. Kalau anda nampak, kalau anda nampak A, B dan C ataupun 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang A, B dan C ni adalah lain daripada yang ini. Dia lain daripada yang ini. Itu maksud dia. So, looking at this, dia tak sama dengan dua ni. Jadi maksudnya, kita mungkin ada ini sebagai the whole thing sebagai wave 1, ada lower low dan kita tengah buat wave 2. Faham? Kita nampak benda yang sama dekat Euro USD, Euro USD, dia punya penurunan ni tak sama. Tak sama. Pada waktu ni lebih kurang macam wave 1. Macam wave 1 kat sini. Wave 2 kat sini lah. Tapi yang ini, sebab itu saya katakan dia akan buat double. Nampak? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay, then one more ke bawah. Then barulah dia, chart dia adalah symmetrical. Adalah kena dengan cerita. Nampak tak? Sebab tu saya nak tengok double correction. Sebab kalau dia retest sini je, kalau anda ambil Fibonacci retracement daripada low ni kepada high kat sini, ini very very shallow. Dia tak sampai 3/8 pun, 50% pun tak sampai. That's why I am looking at double correction. Faham? So boleh buy tak dia? No. Dia naik tak? Yes. Pada waktu ni dia naik. Faham? Tapi anda nak trade, anda trade dekat sini nanti. Anda tak trade dekat sini. Sebab dia dalam fase, sebab tu saya kata tadi, US dollar, anda akan dapati dia lebih volatile atas bawah sebab kita berada dalam fasa korektif. Faham? Apalah. Sekarang ni dia tengah pening kepala. Ni baru, kalau dia naik lagi dan ada divergence, ni mungkin wave 4. Tu tak dapat dinafikan. Kalau kita ada dalam ni high dan breakout divergence, kita mungkin dalam wave 3. So, apa-apa hal pun ada banyak kemungkinan kan. Anda cuba tunggu hujung ni ataupun bila dia breakout. Itu je. Antara dua je. Jangan trade tengah-tengah dunia. Sebab ada banyak kemungkinan apa dia berlaku kan. Trade bila dia habis correction. Kan simple cerita. Tanya saya, yes, Euro USD naik. Boleh buy tak? Tak. Trade dekat hujung, ikut satu sistem, buat yang sama. Simple life kita. Okay, so untuk semasa pergerakan dekat pasaran menunjukkan US dollar tengah lemah mana. Okay, menunjukkan bahawa dekat lower time frame. Ni adalah dekat lower time frame. Okey.
Kalau kita nampak untuk Nikkei tengah naik, sebab itu yang nampak tak, rally adalah kepada pasaran saham. Pasaran saham tengah trending, pasaran saham tengah trending, DAX tengah trending, ES tengah trending. Saya bagi tahu benda ni dari bila? Dah sebulan, 2 bulan dah, sebulan lebih. Kan? Pasaran saham tengah trending, pasaran saham trending. ZN ataupun bond ke bawah. Okay, dolar index kita dapat buka, dolar tengah buat correction. Euro USD masih lagi dalam fasa korektif sebelum dia jatuh ke bawah lagi sebab wave 2 punya correction terlalu shallow. Saya tengok ada bawah lagi. Sebab itu saya jangkakan 7 wave, W, X dan Y untuk ke bawah. GBP USD, yes ke atas. Saya tunggu bawah ni untuk nak long. Okay. AUD USD, yes ke atas. Saya tunggu bawah ni untuk nak long. GBP USD tak, anda tak long. Dia ada lower low. Okay. NZD USD, bawah ni anda long. Bawah ni anda long. Okay. UCAD. UCAD, kalau anda long daripada yang sebelum ni, anda continue long. Kalau anda belum long, anda long, anda continue short. Kalau anda belum short, anda tunggu dekat sini untuk short. Okay. Bukan masuk semasa. Anda tak trade arah semasa. Yes, jatuh bawah, betul. Betul. Saya duk cerita benda ni dari bila? Tak. Okay, tak. Saya jangkakan akan naik. Sebab UCAD, sekali lagi sama. Sama cerita, tengok. US dollar habiskan move. US dollar habiskan move recovery, kelemahan dia yang daripada March ni. Nampak? Dia jatuh dan sekarang ni tengah buat recovery, recovery kepada ni. Jadi kita dah ada cukup 3 wave. 1, 2, 3. Siapa yang short daripada sini hari tu, saya dah keluar. Kalau anda short daripada sini, anda hold. Tapi anda short dari sini, anda tak short. Tak ada. Saya jangkakan dia akan buat ni. 1, 2, 3. Sini nanti anda short. Ini anda short. Faham? Dari sini. From here nanti. Anda short dari sini. Barulah dia dapat dikategorikan sebagai wave 2. At least, kalau daripada semasa, tengok level dia. Dia tak ngam cat dia. 38.2, at least 38.2. Sekarang ni baru shallow, 23.6. I hope semua nampak apa saya punya argument kat sini, iaitu benda ni. 1, 2, 3, 4, 5. Yang A, B, C ni tak dapat rupa macam ni. Kalau kita nak trade lah, dia boleh. Tapi pelik rupa dia. Kalau nak trade, payah. 1, 2, 3, kita tunggu yang ni. Then barulah anda ada A, B, C yang nampak separate. Then anda trade dia. Itu maksud saya. Anda tunggu this retracement. This one is A, B dan C juga. A, B dan C. Sama je. This retracement. 1, 2, 3. Ni yang kita tunggu sini. Ini yang kita tunggu sini. Faham? Yes, separation. Itu sebab dia. Itu sebab dia. Anda tak trade. Itu caranya anda follow trend. Bang, dia jatuh bang. Saya nak tekan. Jangan. Sabar. Berhenti berjudi. Itu dia. Berhenti berjudi. Tak sabar. Yes, memang I know, jatuh. Kalau anda trade dekat 5 minit, mungkin. Anda trade dekat 5 minit, mungkin. Kita ada low, 3 wave, anda boleh short. Faham? Anda trade dekat 5 minit untuk intraday, mungkin. Kalau anda nampak clear 3 wave, ni kalau anda nampak dia ada divergence, dia breakout trend line yang sini, kan? Dia breakout trend line.
2/4, dia breakout trend line macam ni, kan? Dah ada 5 wave. Any 3 wave, anda short balik. Boleh. Kalau anda trade dekat 5 minit. Kalau anda trade dekat 5 minit. Boleh, sama je. Cumanya saya tak view 5 minit, saya lihat kepada time frame besar sikit. Okey, beli 4D. Ada soalan? Gold. Gold tadi dah cerita kan? Yen pair. Yen pair tak ada set up. Gold tunggu kat bawah long. Tunggu bawah ni long. Bawah sini. Level saya dah bagikan. Tunggu bawah tu. Lama betul nak jadi duit. Soalan saya, sekarang ni dah jadi duit tak? Itu je. Dengan cara yang sebelum ni jadi duit tak? Itu satu yang orang gagal nak faham tau. Dia nak trade setiap lekuk. Saya tandakan setiap lekuk ni. Sebab tu saya tak sharekan H1. Sebabnya bila saya share H1, orang trade setiap lekuk. Jadi saya tak share H1. Saya share kepada anda H4. Supaya orang tak trade setiap lekuk. Saya cat ni yes ke bawah. Yes. Tapi saya tak trade correction. Saya nak dia habis pergerakan daripada lower low. Ni bukan lower low, you get Euro USD. Daripada higher high, kita tunggu dan kita long. Itu je. Ni higher high. Daripada B. Ni higher high. Kita long. Tentu saya tak sharekan H1. Kalau saya share H1, orang trade, ini wave 3, kita sell kat sini 4, 5 kita buy balik. Ni sini kita pengsan macam tu. Tentu saya tak share chat. Dulu saya share, ramai cuba buat, hancur. Memang tak dapat. Memang tak dapat. Anda tunggu dekat ekstrim. Itu je. Boleh? Okey, everything ada dekat Outlook, baca dekat Outlook, kita berhenti rehat sekejap. Kita ada London open sebentar lagi dan nampaknya sentimen lebih positif. Kita ada Hang Seng yang nampaknya agak ditutup lebih rendah, but kita ada Nikkei yang ditutup lebih tinggi. Dan US punya futures juga menunjukkan open market yang lebih tinggi serta DAX dan juga kepada FTSE ni yang lebih positif. Okey, kita break sekejap 5 minit, kita sambung lepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 minit ya.
Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Boleh dengar? Boleh? Audio okey. Okey, jadi kita ada London Open sebentar lagi. Futures menunjukkan bahawa pergerakan di dalam pasaran sentimen lebih positif. Ini adalah atas sentimen yang lebih positif kepada stimulus package dekat kemungkinan untuk kemenangan Joe Biden. Di mana sekiranya beliau menang, kita akan ada this package will be accelerated. Maksudnya selepas presidential punya election, you might see this one. This one punya ni. Kalau even kalau Presiden Trump menang, kita masih ada lebihan dana ni di mana ini boleh dipump in balik dalam market, diguna pakai untuk membantu terutamanya kepada pendapatan isi rumah, di mana Presiden Trump pledging $1,200 untuk diagihkan kepada keluarga yang memerlukan dekat US. Dan inilah something yang menyokong. Tetapi bagaimanapun I don't see market terlalu bullish disebabkan oleh peningkatan kes COVID-19. So maknanya kita dalam wave 5. Itu je, momentum yang lebih rendah. Nampak tak? Nampak tak kaitan dia? Market naik, yes, kita ada ES ni naik. We do have this. Tetapi I don't foresee dia terlalu bullish. Kita dalam wave 5. At the moment this one is looking ini sebagai 1, 2, 3, 4 and 5. It looks like that lah. Or 5 kat sini, either one. Tak kisahlah, 1, 2, 3, whatever. Tapi the whole thing adalah dalam wave 5. So kita tak akan ada acceleration setakat ini seperti yang kita nampak dalam sini, pergerakan ini. Maksudnya sini akan lebih mendata. Dia setakat ini. Dia tak macam ini. Yang kenaikan sebelah sini will be more mendata dan cuma setakat ini. Faham? Helikopter money. Kita nak kata sebagai helikopter money diagihkan kepada ekonomi tu, to me the economy needed. Sebab itu tak ada orang pakai macam mana pun macam ni. Bagi saya kan, saya cuma tahu pasal fundamental tapi saya tak trade dia. Saya tak trade dia. Saya tak peduli pasal dia. Faham tak? Saya cuma tahu pasal dia. Sekejap. Okey, saya tak peduli je. Cerita dia saya tengok kepada technical ni. What I want to see kalau saya nak trade adalah ini breakout. Maksudnya kita ada continuation dan sekiranya breakout ni berlaku dengan higher high dekat breakout kat sini berlaku together dengan higher high dekat indicator. Maksudnya tak ada divergence. Itu je. Sekiranya breakout ini H1, H4, whatever. Sekiranya breakout ini yang ini, dia erase divergence yang berlaku sini. Sini ada divergence. Kalau anda tengok, kalau dia erase divergence, this divergence, this one, sorry. Di sini kita ada a bit of divergence dekat sini. Kalau dia erase divergence dan ini buat higher high, sini break dan sini buat higher high, kita masih dalam wave 3. Then any pullback saya trade dia. Faham? Any pullback kalau dia break ini, tak kisahlah Trump nak kata apa, saya tak peduli. 1, 2, 3 di sini break 1, 2, 3 saya trade dia. Dia tak ada benda tu, saya tak trade dia.
Tak kisahlah Trump jatuh tangga, Trump kena COVID-19, Trump baik, Trump tak baik, dia nak tweet, kita tak tahu. Itu je. Dan saya nak tengok lain-lain indeks buat yang sama, yen lemah, dolar sideways. Itu je. Itu saja. Saya tak peduli fundamental dia apa ke. I don't care. I don't care. Itu je. Oh, semua. Kalau semua dia letak helikopter money, gold mencanak-canak lah. Gold. Basically, everybody is putting helicopter money sekarang ni. Because Malaysia kan, US, everybody is giving money so that people spend. Itu untuk menyokong industri. Tu dia. Trump masuk longkang. But the thing is, you know why Trump tak nak spend terlalu banyak, don't want to bersetuju dengan ni. Because whatever being done is enough. Itu je, Gusmin. Yeah. Itu je. So whatever being done is enough. Itu yang I think dia being brief about this. Dia being brief about this. Dia orang spend up to 2.9 trillion dan ekonomi is estimated to lose cuma in total 5.36. Kalau kita tolak dia punya jumlah ni yang dia spend, dia tak banyak. So kita ada government and Federal Reserve spending 5 trillion. Ekonomi cuma hilang banyak ni. So itu dia. Of course, ekonomi I won't be surprised sekiranya this one happen. I won't be surprised if this one happen. I won't be surprised if this one kita naik macam ni. Kita naik lebih tinggi lagi. I won't be surprised kalau ini berlaku. Di mana this whole thing adalah 1, 2, 3, 4, 5 kita extend wave 3. Faham tak? I won't be surprised kalau ini berlaku. I won't be surprised. Dan this whole thing sebagai wave 3. I won't be surprised. Kalau Trump menang, dia umumkan apa lagi ke, duit apa ke, Federal Reserve berhutang apa semua, kerajaan berhutang, Federal Reserve tak berhutang, tak kisah, dia boleh print duit. Tapi cerita dia deficit spending, I won't be surprised dengan liquidity yang tinggi. Dan kalau ini berlaku, expect deeper correction. Maksudnya macam ni, untuk wave 4, then wave 5, then you will have big correction. Kalau itu berlaku, then kita akan masuk kepada satu fasa very deep correction. Kalau itu berlaku, very deep correction, I won't be surprised. Tapi apapun kita trade, kita tengok level. Dia ada higher high, ada lower low atau tak. That's it. Yep. Kalau kita tengok secara gambaran besar, I won't be surprised kalau itu berlaku. Ni. Joe Biden menang, we might have market, they are saying market rally. Itu juga yang orang cakap bila Trump menang, market jatuh kan. Saya tengok kepada chart, itu je. Okay. So untuk hari ini view kita tak ada apa-apa, tak ada tukar daripada sebelum, di mana lower time frame kita masih ada indices, ni yang saya duk cerita sama je, di mana kita ada indices yang nampaknya dah habis untuk wave 4, okey, 3, dan kita memulakan wave 1, 2, dan kita dah start wave 3 dia dalam nanti ada 4 dan 5. Okey. 4,
N5 dalam 1. Okay. Kita ada benda ni dalam cycle. Okay, ni dalam primary. Yeah. Dan yang dalam-dalam ni dalam intermediate. Kalau nak tengok daripada sudut teknikal lah, intermediate. Okay, kita dalam cycle ni, maksud kita dalam ni. Expect saham untuk accelerate. Nikkei tadi, apa nak trade? Nikkei. Lain daripada tu saya tak nampak. Kalau nak trade Nikkei, sebab Nikkei ada high-high. Nikkei pullback, yang lain-lain belum pullback. Then Nikkei akan buat correction. Ini yang ada high-high. Ini yang ada trend lah, simple. Ini yang ada trend. Harga dia makin naik. So, any three-way pullback, anda long. Nikkei. Lain tak ada. Lain tengah-tengah dunia. Masih sideway market. Faham? Okay. Nikkei yang ada setup. Dia ada high-high. Ini yang ada high-high. Ini yang ada high-high. Dia break daripada ni. Ni 3, 4 dan kita tengah ada 1, 2. Ni 1, 2, 1, 2 macam itulah. Dalam-dalam. Anda long. Ni three-way pullback, anda long dia. Lain tak ada. Lain tak ada. Sideway market. Nampak? Lain tak ada. Okay? Lain tak ada. Current move ni tak ada. Kalau dia break kat sini, pullback, dan anda long. Nikkei yang dah masuk. Nampak jelasan? Nikkei yang dah ada high-high. So, 3 way pullback, anda long. Boleh? Lain-lain tak ada. Gold, kalau gold bawa ke bawah. Unless gold buat this move. Gold, kalau dia jatuh bawah sini. Sini anda long. Kita 1,800 lebih. Sini nanti anda long. Kalau dia, satu lagi, kalau dia break out atas ni, 3 way pullback, anda long. Okey, kita dah ulang cerita tu berminggu-minggu dah. Cerita sama. Ni dalam fasa korektif. Jangan tengah-tengah. Boleh? Okey, kita masuk pada topik kita pada petang ini, iaitu memahami pasaran daripada sudut carta harga, daripada sudut polisi kepada carta harga. Okey. Baca nota-nota ni, saya refer kepada benda-benda ni. Saya refer kepada benda-benda ni. Nak mana dia? Okey. Apabila satu policy maker seperti central bank dan juga kerajaan, kita tahu central bank adalah badan paling berkuasa kepada mata wang sesuatu negara. So, apa yang dia buat adalah kepada monitor pergerakan ekonomi. Ini adalah dari sudut policy makers. Policy makers, penggubal polisi, policy makers. Kita ada both pihak government yang menentukan dasar fiskal. Dasar fiskal ni belanjawan, cukai dan lain-lain. Ini ini adalah untuk central bank. Okey. Yang menggubal kepada dasar polisi, kepada interest rate, kepada menjaga kecairan pasaran, the health of the market, dengan menggubal polisi-polisi monetary. So, policy makers ni, dia melihat kepada pergerakan data. Jadi data dalam pasaran menggambarkan ini adalah kepada data. Dia orang melihat kepada benda ni. Dia orang melihat kepada pergerakan data. Jadi data pasaran ni kita ada seperti GDP, kita ada inflasi, kita ada employment, inflasi. Kita ada pekerjaan, kita ada PMI, kita ada pelbagai data lah, retail sales dan lain-lain. Dan data-data ni memberikan maklumat kat mana cycle ekonomi semasa. Adakah ekonomi tu naik, adakah ekonomi tu turun, adakah ekonomi sedang mendata, adakah apa juga sedang pulih dan semakin pulih dan sebagainya. Jadi ekonomi ni bergerak naik dan turun. Tapi apa pun secara besarnya
ekonomi sedang mengarah ke atas. Macam mana kita kata mengarah ke atas? Sebab apa kita kata ekonomi mengarah ke atas? Sebab saiz GDP itu semakin besar, semakin meningkat disebabkan oleh kemajuan teknologi dan lain-lain. Menyebabkan saiz ekonomi itu semakin besar. Jadi cycle ekonomi ni apa pun dia semakin menaik. Jadi bagaimana untuk penggubal polisi memahami apa yang berlaku kepada economic cycle adalah melihat kepada data-data ni. Itu yang dia buat. Okey. Jadi apabila ekonomi tengah naik, dia nak pastikan supaya naik tak terlalu cepat dan berada dalam keadaan terkawal. Sebabnya sekiranya GDP naik terlalu pantas, itu boleh menyebabkan inflasi juga naik. Dan menyebabkan ramai orang bekerja sampai tak ada orang. Sebab itu angka unemployment tu tak boleh sifar tau. Bahaya. Tahu tak kenapa? Kalau dekat negara Malaysia ni, tak ada orang mencari kerja. Semua orang bekerja. Katalah, kalau anda datang sebagai pelabur dari luar, datang kat sini nak buka kilang, anda nak ke? Anda kena satu, tawar gaji yang lebih tinggi. Nombor dua, anda kena bawa pekerja dari luar. Antara dua. Semua tu melibatkan kos. Faham tak? Jadi apa yang berlaku adalah dia memastikan dan dia target kepada satu angka unemployment contohnya. Of course kalau angka unemployment tu sifar secara bukunya, secara idealnya itu adalah bagus, semua orang bekerja kan. Tapi if you look at it in term of sebagai investor, anda buka kilang tak ada orang cari kerja. Kalau anda nak tarik pekerja tempat lain, anda kena offer gaji lebih tinggi, faham tak? Ni benda-benda dia. So, apa yang dibuat oleh policy makers adalah memastikan ekonomi dan data-data ni berada pada tahap optimum. Itu yang diorang buat. Okey. Okey. Jadi pergerakan dalam ekonomi ni juga menggambarkan harga aset. Ni anda kena faham macam mana kita nak baca. Sebab itu saya katakan jangan trade news. Boleh anda trade news, tapi anda buat satu akaun kalau dah untung. Kalau belum untung lagi jangan. Sebab itu basically 50-50 don't trade this data. Anda tahu dia. In fact, saya rasalah secara individu tak ada orang dalam Malaysia ni kumpul data macam saya. Ada ke? Seorang secara individu. Kalau berkumpulan tu saya tahu ada orang buat. Ada tak anda jumpa orang buat macam ni? Saya tak rasa ada orang buat. Kalau secara grup mungkin ada. Kalau seorang-seorang tak ada. Setahu saya lah. Betul tak apa saya sebut ni? Kan? Setahu saya tak ada orang. Kecuali anda ambil dari saya ni, lepas tu anda update sendiri. Kan? Yes. Kalau ada pun orang buat, dia jual. Mana dia bagi free? Betul tak Gusmin? Dia jual. Tak adanya. Kan? Saya letak semua ni. Everything. Kan? Ikut webinar dah dapat. Tak ikut webinar dah tak dapat. Itu je. Okey. Cerita dia. Kenapa saya letakkan data-data tu? Saya nak fahamkan cycle. Tapi kalau anda lihat kepada economic cycle, dia juga menggambarkan harga aset. Sebab kalau kita ada ekonomi yang semakin naik, demand semakin naik, lama-lama supply makin turun, menyebabkan asset price. Apa dimaksudkan dengan aset? Aset tu terdiri daripada macam property, kan, ekonomi makin bagus, property makin naik. Kita ada seperti pegangan saham, equity, kan? Equity lah. Okay, semakin menaik, company-company semakin besar, profit dia dijangka semakin tinggi, future value dijangka semakin tinggi, menyebabkan harga saham dia makin naik. Dan seterusnya, kita ada seperti macam-macam lah aset. Dan untuk menggambarkan aset, saya lihat kepada indeks. Equity index. Ini yang saya buat. Equity index. Kita ada indeks-indeks utama
seperti dekat Asia kita ada Nikkei, kan? Saya tengok semua sebenarnya. Nikkei 225. Anda tak perlu tengok semua, tak perlu. Nikkei, kita ada Hang Seng, kita ada apa lagi? Nifty, kita ada Kospi, Korea, okey. Kita ada KLCI, okey. Tak perlu. Anda boleh pilih Nikkei cukup. Okey. Okay, jadi ini adalah untuk Asia. Dan kita ada untuk Eropah, kita ada indeks yang besar. Daripada sudut ni DAX, kita ada stocks STOXX 50, ni blue chip dia 50 dekat seluruh Eropah. Kita ada untuk IBEX, ini adalah untuk Spain. Kita ada mana lagi? Kita ada untuk FTSE, ni untuk UK. Ini kalau anda nak tahu apa yang saya tengok lah. Kalau nak tengok semua. Saya tak tengok. Saya tengok ini, saya tengok ini, saya tengok ini. Cukup. Okey. Satu lagi adalah kepada sesi US. US kita ada seperti S&P 500, SPX, kita ada Dow Jones, kita ada Russell, kita ada mana lagi? Lain-lain saya tak, Brazil apa semua, Mexico, saya cuma tengok kepada dua ni, cukup. Sebab S&P 500, 500, Russell mungkin tengok 2,000 atau 3,000 company, terlalu besar bagi saya. Saya tengok SPX dan Dow Jones. Okay? So, ini menggambarkan kepada aset. Okay. Jadi apabila ekonomi dijangka naik, harga-harga aset juga dijangka naik. So sekiranya kita ada indeks ni tengah naik, ekonomi bagus. Indeks jatuh, ekonomi tak bagus. Simple. Faham? Okey. Untuk nak tengok dia juga, saya kaitkan indeks-indeks ni dengan harga. Ini saya dah terangkan sebelum ni kan. Ini semua saya kaitkan dengan faktor harga. Jadi mata wang yang mempunyai kecairan terbesar di dunia adalah US dollar. Selain daripada kita ada Wall Street sebagai tempat equity market terbesar dunia. Itu sebabnya saya tengok kaitan yang ini dengan US dollar. Bukan bermaksud US dollar naik, saham jatuh. Tak. Kita tengok harga dia. Sekiranya kita ada saham tadi yang belum sampai resisten, dia belum mahal. Faham? Dia belum mahal. Tapi trend dia naik. Kita tahu trend dia naik. Contoh. Anda ada US dollar yang dah sampai resisten. Tapi trend dia adalah correction. Apa akan berlaku kat sini? Apa akan berlaku yang sebelah sini kalau dia tak sampai resisten lagi? Kalau kita tahu dia tengah trending, apa yang akan berlaku dekat sini? Saya nak anda nampak benda-benda ni. Akan berlaku profit taking. You will see profit taking happen. Profit taking happen. Adakah dia akan break bawah ni? Depending. Okey. Kemungkinan besarnya tak. Macam mana kita nak tahu? Sekiranya ini tak sampai resisten lagi, lepas tu dia mula correct dan USD dah sampai resisten dan extend. Okey. Anda tengok kepada JPY. Sekiranya kita ada pair JPY yang break out ke bawah, ini mungkin akan reverse dan buat 3 wave. Itu kita tengok. Kalau dia tak, JPY pair ni tak
tak break ke bawah, masih dalam correction, ini akan ada dijangka akan buat wave 5. Dan sehinggalah dia mencapai resistance. Tu nak tengok dia. Kenapa kita tengok JPY? JPY sebagai mata wang pembiayaan. Orang keluar market menyebabkan ramai-ramai keluar, habis. Inilah kaitan tiga ni. Inilah kaitan tiga ni. Mana satu lagi? Equity index. Inilah kaitan tiga benda ni. Yes, exactly Gusmin. Faham dah macam mana saya tengok market? Dia tak dapat anda cuma risk on, risk off, Trump tweet, sukati dia lah. Sukati dia. Saya tengok struktur harga. Kita kaitkan dia dengan sequence market. Sequence market. Sequence. Sequences. Ini yang saya gunakan, sequences. Sequences. Ini yang saya gunakan. Di mana kita tengok sama ada dia berada dalam nombor 1, sama ada dia dalam dalam trending sequence ataupun bullish ataupun bearish sequence. Itu maksudnya dia tengah trending, trending sequence lah. Bullish dengan bearish sequence yang tak lengkap lagi. Faham tak? Dia kena tak lengkap. Kita tahu dia tak habis lagi, yang incomplete. Anda cuma trade bila ini berlaku dan kita ada trend. Macam mana kita nak tengok dia? Macam mana kita nak tengok dia? Kita nak tengok ada 5 wave. Lepas tu 1, 2, 3 dan 5 wave ni dia breakout level. Kalau 5 wave ni tak ada breakout level, kita tak ada lagi sequence. Dia cuma ada sequence kalau subsequent ataupun seterusnya. Ini satu price cycle. Ini satu price cycle. Lepas tu kita ada cycle seterusnya yang break high. Tunggu dia punya ni. Okey, 1, 2, 3. Ni anda long dari sini. Okey. Ini adalah dikenali sebagai bila kita ambil dia punya 3 kaki, dia tak sampai lagi 100%. Kalau kita nampak pergerakan ke atas dalam 5 wave, ini adalah bullish market. Kita nampak 3 wave ke bawah, ini masih lagi adalah buyers market. Itu belum sellers market. Buat itu je. Anda kaitkan dia punya ni semua sama je. Chart dia sama. Saya dah tunjukkan dari bila. Chart dia semua sama kan. Saya pakai konsep duit tu lari ke mana-mana yang bantu amplify 3-in-1 konsep. Sama je. Benda tu sama je. Antara salah satu. Okey. Ni je. Anda faham konsep asas dalam Elliott Wave, anda okey. Cerita dia macam mana kita nak trade dia. Lepas ni. Okey, bila kita nak trade dia, benda simple je. Buat benda simple. Bila kita nak trade dia, you look for bila berlaku trend. Anytime. Kalau ini breakout dekat di belakang ni, kita trade dekat sini. Anda cuma trade bila trend tu berlaku. Trend tu berlaku kalau dia breakout. Higher high, lower low. Baru ada trend. Anda trade dekat hujung. Anda trade cuma ni. Bila berlaku korektif. Bila berlaku korektif sequence. Di ekstrim. Don't trade tengah-tengah. Sebab korektif sequence ni, anda akan nampak semua bergerak sama. Ini yang bestnya dengan yang ni. Ni yang bestnya. Korektif sequence, semuanya bergerak sama. Maksud saya, tengok. This is apa yang saya maksudkan. Korektif sequence, everything is moving together.
Macam mana saya nak buang? Saya kena besarkan chat juga. Okey. Ini maksud saya, semuanya akan bergerak sama. Kita ambil dalam aset kelas yang sama, seperti Euro US dollar, seperti GBP USD. Dan saya harap anda semua nampak benda ni. AUD USD. Okey. Dia akan bergerak dalam sequence yang lebih kurang sama. Cumanya kadang-kadang dimension dia tak sama, tetapi lekuk dia akan lebih kurang sama. Kadang-kadang dimension dia tak ni, tapi kita tahu arah dia will be the same. Nampak tak? AUD. AUD ni buat hal sikit kat sini kan. Dia tak, ini turun, AUD pula strong. Dia ada lain sikit. Waktu tu lah anda ambil peluang. Kita tahu yang lain-lainnya akan naik balik. Itu je. Lower time frame. I hope benda ni clear kepada anda semua. Because we are looking at it dekat chart di mana dia sama. Saya harap by now anda semua nampak benda ni. Boleh? Sebab dia sama. Macam mana? Kita trade dekat chart. Jangan, sebab itu kita tunggu apa bentuk correction yang kita tunggu. Yang pertama, bila berlaku ada incomplete sequence, ada higher high, ada lower low, lepas tu dia break, dia masuk balik, then anda tunggu yang pertama, pergerakan zigzag. Ini je yang anda trade. Trade benda ni saja, zigzag. Kalau ni bullish, kita tunggu dia berlaku. Ini 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5. Anda tunggu dekat sini. Oops. Buat benda ni, ulang buat benda ni. Di mana sini tadi berlaku divergence. Okey, dan kita nampak kita tarik Fibonacci dari 3 poin ni, kita enter 100 dan stop loss 161.8. Buat ini berulang-ulang. Tunggu connector. Simple trade. Anda trade daripada higher high. Ataupun terbalik adalah daripada lower low. Itu je. Selagi dia tak tembus, anda cari. Ini yang pertama. Okey. Yang kedua adalah anda trade. Makin banyak nota ni. Ni kita tengok kepada chart pula. Chart ni, yang ni saya kongsi. Tanya orang pula. Okey. Mana kita punya collection ni? Okey, hilang. Okey. Yang kedua, yang B yang anda trade adalah apabila berlaku apa? Flat, regular. Regular flat. Yang dua ni je anda trade dalam keadaan simple. Regular flat. Lepas ni yang ketiga. Tiga je. Lain punya correction anda tak sentuh. Okay? Regular flat, sebelah ni kita ada trend. Lepas tu dia buat macam ni. Ini daripada wave 5. Ini wave 5. Ini wave 5. Lepas tu wave 5 ni, sini ada divergence. Faham? Lepas tu dia turun nampak memang 3 wave je. Dia naik balik 1, 2, 3. Yang tak lepas wave 5. Dan di sini pun ada divergence. Berbanding dengan divergence wave 5. Ada trade ini je. Lepas tu, apa yang anda tunggu? Yang sini kena 85.4% Fibonacci retracement wave 5 sampai wave A. Anda trade benda-benda ni je. Lepas tu, anda tunggu 1, 2, 3, 4, 5. Di mana sini kita ambil Fibo sini, sini dan sini. Sini kita akan tunggu dekat 100. Stop loss dekat 1, 2, 3, 6 bawah sikit. Ini range dia. Boleh? Okey. Ingat,
B ni, ini B, dia kena bila kita tarik trend line, dekat RSI pun ada tarik trend line dan kita nampak clear separation. Sama juga dekat sini. Kita tarik trend line, kita nampak dekat RSI clear separation. Okay. Dan yang ketiga adalah anda trade W, X dan Y. W, X dan Y ni bila dia buat 1, 2, 3 sama ada dalam zigzag A, B dan C, sama ada dia dalam flat, dia tak boleh jadi satu triangle depan. Okay. Lepas tu diikuti oleh 3 wave di mana bila anda tarik trend line dekat sini, dia break tapi dia tak break high dekat sini. Okay. Lepas tu anda tunggu bila ini berlaku. 1, 2, 3. Okay. Syarat dia yang ini, dia tak lepas 85.4. Faham tak? Kenapa? Kenapa saya tengok 854? Sebab saya tak nak dia jadi, apa? Flat. Okay? Jadi saya nak cuma tunggu benda ni. Saya tak nak dia tak boleh. Dia kena kurang daripada 85.4. Ini kena sama ataupun lebih daripada 85.4 tapi kurang daripada 100. Fibonacci retracement. Faham? Benda yang saya selalu ulang hari-hari, setiap hari saya ulang benda-benda ni je. Sebabnya anda akan nampak correction dia tetap sama. Nampak pergerakan dia. Satu buat kerja lain, tengok. Satu je buat kerja lain, anda tengok yang lain. Dia akan ikut. Nampak euro ni. Kalau euro tiba-tiba jatuh bawah ini, yang lain-lain ni payah nak naik. Kita akan tunggu dia turun balik. Benda tu pun. Yang ketiga adalah kepada yang WXY. Jadi anda tunggu dekat sini 100 dan stop loss 161.8. Boleh? Anda tunggu benda-benda ni je. Cuma trade bila ada high-high ataupun low-low. Trade di ekstrim apabila correction berlaku dan kita ada incomplete sequence di mana ini tak habis lagi 100% dia. Buat ulang. Buat benda sama je. Bila anda trade, anda tahu entry, anda tahu stop loss, anda tahu kira TP dia daripada permulaan wave 1 ni, kita tarik 3 tempat dia, kita dapat tempat TP. 50% daripada sini kita akan letak BE. Benda sama je, ulang sama je. I hope by now anda semua dah faham benda ni. Boleh lang, Gusmin? Okay, Ronald, Joe, Linda. Faham Sila. Benda yang sama, kan? Everything saya ulang hari-hari, harap lekat kat kepala. Trade cuma di hujung, jangan trade dekat tengah-tengah. Okey? CD rosak ni. Saya CD rosak, orang tak dengar juga. Tak tahu. Dia suka masuk tengah-tengah ni. Jangan. Jangan. Ya bang, ni masuk sekejap bang. Nanti saya keluar balik. Tak ada. Jangan. Trade bila high ataupun dia habis correction. Itu je. 2 tempat. Jangan masuk tengah-tengah. Ada entry dia bila dia break out dan tunggu dia buat 3 benda ni lagi. Itu je. Anda ulang buat benda ni. Kalau anda nak banyak entry, anda pergi time frame kecil. Buat yang ni. Sama je. Buat yang tu, then you are okay. Anda buat benda lain. Gunalah teknik anda kalau anda nak gunakan dah sampai tempat tu kan. Dan anda nak gunakan divergence ke, anda nak gunakan anda nak gunakan engulfing ke, anda nak gunakan ini oversold ke, anda nak gunakan teknik, anda pakai. Tapi cerita dia cuma trade dalam kawasan-kawasan ekstrim. Dan anda nampak kaitan di antara all this benda tadi. Sebabnya chart dia sama. Macam mana kita kata tak?
apa dia? Sampai dekat 100 divergent. Sampai dekat 100 pun kadang ada divergence. Saya macam ni, saya tak tenung chart. Dia buat macam tu, saya letak limit order. Besok tu saya tengok. Yang kita tenung tu buat apa? Kita boleh move market. Itu je. Selagi depo belum 2-3 trilion, tak payah sembang. Nak tengok chart buat apa? Kita pakai je benda sama. Kan? Kalau setakat depo 10,000, 20,000, kecil dalam forex. Kita, saya $1,000, kita ingat kita besar. Tak ada, tak move market pun. Wave B belum siap. Susah nak tarik. Ya. Dia kita tunggu dia break bawah. Letakkan limit, letakkan alert. Itu je. Kan? 3 line. Ni seorang penyakit 3 line. Ni gangster Kelang. Kelang nak PKP je. Kelang dah start ni. 1 bilion pun sama. Dia 3 line siang malam. 3 line. Itulah dia 3 line. Nampak 3 line. Sebab itulah saya gunakan 3 line. 3 point. Nampak? Sebab oleh Fibo projection. Sebab tu dia 3 line. Tu nak tahu. Nak tahu apa? 3 line tu tempat tarik Fibo kalau nak tahu. Tarik Fibo. Betul tak lah? Tempat kita nak letak tarik Fibo, itulah 3 line. Itu je kan. Kalau dekat rupiah lagi banyak, Gusmin. Kalau rupiah lagi banyak kosong kan. Okey. Saya dah memang dah bunyi CD rosak. Ada soalan tak? Dia benda sama je. Lepas tu ada jaga duit. Lain tak ada. Inilah konsep yang saya pakai. Lepas tu fahamkan market dynamic. Lepas tu saya kata Trump nak buat apa pun suka hati dia. Kan? Kenapa? Kita dah tanda kan. Kalau ingat kan. Contohnya, kita dah tandakan bahawa saham ni akan jatuh. Saya dah tandakan ini kan. Ingat tak? Kita dah tandakan bahawa sini akan buat wave 5. Siapa ingat ini? Nikkei ke apa? Salah satulah. Cumanya saya tandakan tinggi sikit. Dekat 5 ni. Trump tweet. Twitter dia, why it falls daripada kawasan ni? ES. Benda sama. Kenapa dia jatuh daripada kawasan ni? Ini kita dah jangkakan. Dan ini lebih sikit. Tapi kita tahu ini adalah kawasan anda tahu. Sebab itu anda tak masuk tengah-tengah dunia ni loh. You are waiting for this 3 wave. Kalau dia nampak 3 wave lah, macam ni tak nampak. Telah masuk longkang. Aduh. Buat benda sama. Jangan trade tengah-tengah dunia. Setup yang ada Nikkei. Kita tunggu 3 wave. Kita tunggu 3 wave. Itu je. Buat benda simple. Okey? Saya savekan yang ini. Yang ini anda boleh dapat dekat Confluence Teknik ataupun dekat FB saya. Saya dah post yang ni. Tengok dekat FB saya. Download dekat situ. Ini saya kongsikan. Sekejap. Apa nak bagi nama dia? Understanding Market Webinar. Lama tak type dekat laptop pelik. Okey, ni saya kongsikan kepada anda. Handout. Tak ada buat dekat FB. Tak ada buat dekat FB. Ikut webinar lah. Mana kita punya ni? Webinar, jap. Understanding. Apa nama tadi? Allah. Understanding market webinar. Okey. Try tengok dia tengah upload. Sekejap. Okey, nampak tak? Nampak tak? Okey. Download dari situ.
Okey, tu cerita kita yang kita buat ulang-ulang. Saya update jugalah yang Trump tu, just in case anda dapat dekat Facebook dia tak clear. Okey, don't save. Saya kongsikan juga file tu Ish. Trump apa nama dia? Trump stimulus Trump. Trump reject Trump stimulus reject. Okey, yang ni. Trump stimulus reject. Okey. Dua file lah. Sekejap di tengah upload. Okey, nampak tak? Trump stimulus reject. Ada banyak di news ya. Tapi kita dah ceritakan benda ni berapa lama dah, Gusmin. Nampak? Bila trade kan, trade perhatikan kepada correlation, perhatikan level-level FIBO, perhatikan kepada structure, ikut je dia. Sebab kita tak tahu dekat sini, kalau dia, saya cuma interested bila dia macam ni. Ni buat higher high kan. Ni memberikan saya, market ni trending bang, masih naik ke atas. Kenapa? Sebab dia break high. Tu dia. Sama macam kita, naik dah harga dia. Last time harga banyak ni, sekali naik kan. Ni boleh naik lagi ni. Sebab dia naik, makin naik kan. Ni sama lah. Buat benda logik, buat benda logical, buat benda simple. Keep it simple, itu je. Kalau anda nak, dia nampak macam susah apa yang saya ceritakan kan. Tapi sebenarnya kalau anda dengar betul-betul dan buat dia, apa yang saya kongsikan ni, dia konsep dia amat simple. Dan cerita dia, kita trade apa kita nampak dan kaitan-kaitan dia. Itu je. Cara dia, kalau anda rajin, lukis cat-cat ni, belajar lukis ni. Kalau tak nak, tak apa. Saya dah tunjukkan jalan singkat. Sama ada 3 line ataupun anda cari wave 3. Itu je. Kan? Dia benda simple. Sebenarnya simple. Orang ingat, teruk susah ni nak kira matematik dia. Tak payah, saya buat untuk anda yang Trump tadi. Tak payah. Ada masih ramai yang tak faham kan. Yang tu saya buat untuk anda. Tak perlu pun. Cuma tahu bahawa low tu tak buat. Low daripada March tu tak break lagi. Okey. Kalau tak ada soalan, kita habiskan webinar kita awal. Dan baca nota-nota ni. Nota-nota ni nota lama, jadi ada dalam grup. Kalau nak mahir kena, ya betul. Lukis padam sampai hafal. Tak payah tengok chat dah tahu harga gimana. Okey, ni pecahan yang ni terlalu dalam lah. Yang saya kongsikan kepada anda ni amat dalam sebenarnya. Tak perlu pun. Anda faham kaitan 3 tu. Letak dekat teknikal dan ada nampak dekat market. Itu je. Okey? Ni yang saya ceritakan tadi. Apa dynamic semasa, apa future dynamic, apa kaitan di antara crosses, identify incomplete dan current serta future wave structure. Kita buat fokus kepada apa yang kita nampak dekat pergerakan pasaran. Yes, Gusmin. It's general common sense concept. Itulah apa yang saya cerita ni benda logik je, tak payah tahu sangat pun, tak payah fikir dalam sangat pun kan. Tapi itulah sebabnya depan cat kita jadi manusia lain. Itu je sebabnya kita nak trade setiap lekuk, jangan. Sebab they are pattern yang berulang-ulang dan itu yang R.N. Elliott dah buat kepada kita tahun 1920, 1930 dia dah kaji dan berapa lama dia buat benda tu, kita letakkan dan kita ambil konsep baru. Kita trade tak semua benda, kita trade kepada ekstrim dan kepada benda yang high probability. Yang high probability yang 3 tadi, zigzag, regular flat dan WXY. Lain tak ada. Yes, biasalah. Okey. Jadi kita sambung pada sebelah malam nanti. Ingat, malam nanti kita akan lebih dalam mengenai korektif ni. Kita sambung apa kita discuss pada hari Isnin.
Okey, ingat, invest dalam satu sistem, dagangkan sistem anda, buat benda logik, buat benda logik, buat benda logik. Itu je. Okey, jumpa lagi pada setelah malam. Jangan lupa Helmi punya webinar setelah malam nanti sama. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you, man. Usmin, Alang, Min Yong. Thank you.